Okey, Munawar, kita nak kembangkan sikit lagi. Kalau tadi kita berbicara mengenai kes bunuh diri ini dan juga bagaimana untuk kita mencegahnya. Sekarang ini pula kita nak bicara bagaimana kita nak mengawal diri kita. Kita ni sebenarnya ada remote control tau. Nak tahu tak macam mana remote control tu? Apakah fungsinya? Kita bersama dengan tetamu di studio untuk menerangkan lebih lanjut mengenai topik yang sangat menarik. Di manakah remote control diri anda? Saya kenalkan terlebih dahulu Puan Suzana binti Jaafar, Professional Life Coach, Master Trainer NLP. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cukup ceria pada pagi ini ya. Selalu kita dalam kelas kita pagi. Kena semangat. Pagi. Terus semangat kita hari ini. Okey. Bila bercakap berkenaan di manakah remote control diri anda, mungkin kita untuk permulaan ini kita berikan kefahaman kepada masyarakat bahawa kita sebenarnya dalam diri kita mempunyai remote control untuk kita memastikan kesihatan mental kita, jiwa kita dalam keadaan yang positif dan bahagia. Bagaimana? Okey. Terima kasih Munawar, Syafiqah. Alhamdulillah ya. Terima kasih saya dapat berkongsi pada pagi ini. Lama ingin sampaikan ni. Ramai orang meletakkan situasi di luar sana sebagai kuasa yang mengawal diri sendiri. Maksudnya apa saja yang berlaku di luar, cabaran, ujian, masalah, apa saja adalah kawalan kepada diri. Maksud kalau perkara itu bagus, happy. Kalau situasi di luar itu mencabar atau negatif, sedih. Okey, tapi sebenarnya kita sebagai manusia yang Allah cipta, kita sangat hebat. Allah bagi kita anugerah yang paling hebat itu akal dan fikiran. Dan otak kita boleh berfungsi dengan terbaik sebab kita bersama-sama otak tadi kita dianugerahkan 4 kuasa. Okey, kita ada kuasa berfikir, kuasa beremosi, kita ada kuasa bercakap dan kuasa bertindak. Kita boleh buat apa yang kita nak buat. Selalunya dua kuasa ni, kuasa berfikir dan kuasa beremosi adalah kuasa dalaman. Di mana hanya kita yang boleh berfikir, hanya kita yang boleh beremosi, dan dua-dua tu adalah dalam kawalan diri kita sendiri. Yang tak ada siapa boleh paksa kita untuk fikir. Macam saya cakap pada Munawar kan. You handsome lah pagi ni. Terus rasa bahagia. Bila saya cakap pada Munawar proses dan rasa senyum. Bahagia kan. Tapi kalau saya kata pada Syafiqah, hari ni you nampak serius je, tak menarik lah. Itulah. Balik ni memang saya tak tidur lah jawapan dia. Fikir je benda tu kan. So itu yang dimaksud dengan remote control tadi. Okey, kalau saya cakap pada Syafiqah, you nampak tak menarik pagi ni, you patut pilih kata-kata saya untuk proses di minda dan beremosi dan tak tidur malam. Ataupun you boleh tolak kata-kata tu sebab you know that is not you. Right? Betul. So, kita ada remote control. Nak pilih apa saja perkara yang masuk pada minda kita dan membuat emosi kita negatif atau positif. Tapi selalunya kita gagal. Sebab kita lupa yang kita ada kuasa tu. Jadi kita mula merudum. Kan kalau dah tak tidur malam, besok bangun pagi dah rasa tak sihat lah. Dan apa jadi dengan fiziologi? Kan? Right. Fiziologi pun lemah. Besok nak masuk kerja macam rasa macam tak semangat. Dengan tak circle-nya, airbagnya sebab tak cukup tidur. Prestasi kerja juga merundung kan? So most of the time, inilah yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. So bila kita tak faham tentang kuasa ni, 4 kuasa yang Allah bagi kita, kita boleh bercakap. Saya bercakap pada Syafiqah, saya bercakap pada Munawarah kan? Saya bercakap. Apa yang saya cakapkan pada Syafiqah dan Munawarah, saya bertanggungjawab tentang apa yang saya cakapkan. Tapi apa yang Syafiqah dan Munawarah nak proses, saya tak bertanggungjawab. Faham ke? Betul. Okay. Contoh simple lah remote control kan. Bila kita nak tengok TV, kita pegang remote control. Tapi katalah Syafiqah nak tengok channel SPM pagi ni. Tapi remote control tak ada kat tangan. Remote control orang lain yang pegang. Adik ke abang yang pegang. Siapa yang kawal channel TV tu? Adik tahu abang. Dia dapat tak you laku tengok SPM pagi ni? Tanpa remote control tak dapat lah. Right. So begitu juga dengan diri kita. Kalau kita tak pegang kawalan diri kita tadi, 4 kuasa yang kita ada tadi, dapat tak kita kawal diri kita? Dapat tak kita capai matlamat kita? So
banyak kes depression, stres, tekanan nak bunuh diri, it is because you letakkan kawalan tu, remote control tu, you bagi pada orang lain. Contoh kan, kalau suami isteri contoh kan, banyaklah kes yang kita dengar macam-macam kes kan. Sekarang ni dengan abang Tesla lah, dengan itulah macam-macam kan. What happen tu kalau yang terlibat tu adalah lelaki lah, suami yang melakukan cabaran kepada isteri. Yeah, ada affair, ada second wife, ada apa. Adakah isteri itu selalunya isteri itu akan fikir tentang kenapalah suami saya buat saya macam ni. Apa sebab, apa kurangnya saya? Apa sebab dia mencari yang lain? Apa sebab kat luar sana tu menarik? Bila dia fikir, dalam NLP dia panggil, dia proses minda dia, proses lagi fikir dan berfikir. Kan seolah-olah kita ada perigi, kita gali perigi tu. Masuk dalam, kita gali lagi, fikir lagi, semua melihat tentang apa tak baiknya kita, apa yang kurangnya kita, apa sebab, semua kenapa. Kita masuk dalam perigi tu, terjunam jauh dalam. Okey. Okey Puan, seperti Puan nyatakan tadi, ialah kita memainkan peranan yang cukup penting untuk kita mengawal dan juga kita memproses setiap apa yang kita terima. Jadi bagaimana untuk kita melatih diri kita untuk kekal positif dalam, contohnya dalam situasi yang sangat negatif. Jadi bagaimana dalam situasi tersebut untuk kita membantu masyarakat kekal positif ini? Dia ada saya nak share dua cara lah. Satu, paling mudah. Okey, saya nak minta tolong Munawar. Simple words. Munawar, pernah tak rasa sedih? Pastinya pernah. Cuba bayangkan rasa sedih itu. Pernah situasi yang Munawar pernah rasa sedih? Okey. Right. Ya, boleh fokus kat muka dia kalau kita sedih tu kan. Now, tadi dah breakfast ke? Dah. Alright. Sekarang saya nak Munawar fikir satu saat yang paling happy. Ya. Yeah. You can see the face, masa sedih, muka down. Bila happy, muka dia happy kan. So kita ada pilihan ya untuk membuat wayang dalam minda kita. Katalah saya kata pada Munawar, you are not, anda bukan seorang pengacara yang bagus. Saya tak suka tengok Selamat Pagi Malaysia sebab awak ada. Ouch. Ouch. Saya rasa sakitnya itu. Tempias. Apa you boleh buat? Satu, you boleh terima. Ini saya cakap pada Munawar lah contohnya. Saya bercakap pada Munawar. Boleh terima. Ini perkataan saya pada awak. Adakah itu awak? Tidak. Ramai orang lain yang kata you bagus kan. This is my perception kata. So what will you say? Mine ke saya? Mine. Mine. Not mine. Not mine. 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 Not mine. Not mine. So apa yang awak cakap tentang saya, okey, awak cakap pada saya terima, tapi itu bukan saya. Itu bukan saya. Itu satu cara untuk kita tolak all the negative words. Duanya, buat wayang yang baru. Kalau saya cakap you pengacara yang tak bagus contoh ya, and you buat movie, dalam minda you, orang ramai tengok aku tak bagus semua-semua. Maknanya you expand the movie in your mind, the negative one. Tapi bila saya cakap benda negatif ni, you tukar dalam minda you wayang yang you hebat. Ramai orang kata, wah Munawar bagusnya you. So what happened to you? Now adakah Munawar akan expand the negative atau expand the positive? Positif. Because bila wayang minda kita bermain dengan wayang yang indah, yang cantik, yang seronok, yang positif, apa jadi dengan emosi? Pun positif. Positif. Bahagia. Right. Tapi selalunya kita pilih yang mana? Selalunya negatif. Bila orang cakap je kita proses. Lepas tu daripada 10 komen, satu je negatif. Tapi negatif itu yang diberi perhatian. You see, that is the remote control. Maknanya, you pilih apa yang you nak fikir. Kita manusia ada pilihan Allah bagi untuk memilih apa yang kita nak fikir dan nak beremosi. Tapi kalau pilihan kita untuk negatif, nobody can change you. Nobody can help you. Tak siapa boleh bantu you. Puan, macam mana untuk seseorang yang dah terbiasa berfikiran negatif sejak daripada kecil sampai ke peringkat dewasa, sampai ke alam pekerjaan, sentiasa berfikiran, aku ni tak bagus, aku ni tak kaya, aku ni tak cantik, aku ni tak handsome, aku dah apa semua. Sentiasa ada bayangan fikiran negatif. Jadi bagaimana untuk mereka reset semula pemikiran tersebut? Ini nak masuk untuk bahagian lain pula. Dalam ilmu yang saya pelajari iaitu neuro-linguistic programming ya, kita belajar tentang macam mana penapis minda itu terbentuk yang menyebabkan dia
berfikiran negatif, beremosi negatif sepanjang masa. So, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tukar penapis dia. Bermaknanya dalam hidup dia tak pernah ada experience, pengalaman yang cantik, yang indah, yang positif. Daripada dia lahir, semuanya negatif. Maka apa yang terbentuk dalam minda dia adalah negatif. So, apa yang kita boleh buat adalah kita bantu dia untuk tukar penapis minda dia. Kita change the mind, change the behavior. Itulah bila kita cakap tu nampaknya mudah kan, tapi betul. practicality itu macam mana seseorang tu, ialah seperti mana Munawar katakan, kalau dah daripada kecil itulah yang disuapkan, awak ni tak baiklah, awak ni tak pandai, tak bijak macam Kak Long, Abang Long semua, lama-lama benda tu akan melekat dalam minda. Jadi untuk transformkan negatif tu positif itu tadi, bagaimana dalam jangka masa yang pendek, apa kaedah yang terbaik sekali kalau Puan boleh kongsikan? Kalau saya inilah yang saya buat, personal life coaching. Saya buat coaching kepada orang-orang tu, coaching ya. Kita ubah filter dia, minda tadi. Kita gantikan dengan penapis minda yang baru. Selalunya diorang tak ada melihat keindahan. Jadi bagusnya kalau dia dapat diberi peluang melihat keindahan itu. Benda-benda yang bagus itu, dan memberi kepercayaan. Kita kena bantu dia tukar kepercayaan dia kepada positif. Jadi maksudnya kalau kita dengar lagu-lagu yang gembira, positif, kata-kata motivasi, hari-hari kita dengar lagu awak cantik, oh memang kita cantik sungguh Munawar, you one in a million, memang kita rasa seronok sangat. Munawar memang handsome, jangan risau. You are the chosen one. Ya, ayat. Wah. Okey, itu bahagia. Okey. Yalah, bila bercakap berkenaan dengan positivity ni kan, semangat untuk kita menjadikan fikiran kita sentiasa positif, jiwa kita sentiasa bahagia. Jadi bagaimana transformasi yang mungkin kita boleh lakukan? Yalah, mungkin kita boleh kaitkan dengan pengalaman Puan sendiri sebagai personal coach. Bagaimana mungkin ada pengalaman sebelum ini daripada melatih seorang yang penuh dengan keadaan yang negatif, sekarang ini menjadi seorang yang penuh dengan motivasi. Ada tak? Kalau nak cakap cerita saya panjang, saya sendiri berubah. Oh ya. Yeah. Saya sendiri melakukan perubahan dengan apa yang saya lakukan, sebab tu saya melakukan perkongsian ini. Panjang cerita saya. Dulu saya seorang peguam bela dan peguam bicara. Okey. Right. Saya tak belajar macam mana nak ubah minda. So rumah tangga membuatkan saya gagal dalam semuanya. Faham? And then I come back in my ini kira second journey of life lah. Yeah. And I become saya jadi seorang trainer dan coach. Baru semalam saya selesaikan satu isu. Cerita ni kita mungkin tak sangka, cerita dia datang jumpa untuk ada relationship in life. Dia tak berkahwin lagi, dah berumur 40 lebih. So bila dia benda ni sebenarnya daripada asal kecil. Okay, what is happening? So bila kita tak terus selesaikan masalah dia nak ada pasangan, tapi dengan soalan-soalan dalam NLP dipanggil metamodel, question metamodel, kita dapat keluarkan benda yang tersimpan di dalam, di mana sebenarnya pada awalnya dia pernah attempt to rap ketika usia 8 tahun. So bila dia membesar sebenarnya dia tak sedar itu mengganggu hidup dia. Jadi setiap kali ada lelaki approach dia ada trauma. Ada macam ada lapisan-lapisan yang dia tak tahu kenapa. Yes. Kenapa? Jadi dan juga ada masalah dengan keluarga. Ialah mak ayah meninggal. So macam-macam isu cara dibesarkan. Jadi dalam pembentukan diri itu sendiri menyebabkan banyak penapis minda yang kita kepercayaan kita semua tu. Itu yang develop diri seseorang. Okey. So, baik. How to help them is by changing that. So, dalam satu session, the next session we have another session, satu sesi lagi, dia kata saya dah jumpa pasangan saya. Alhamdulillah. Dia dalam kehidupan ini Munawar ada hitam dan putih. Kita ada pilihan A atau B. Jadi pilihan itu bukan terletak di tangan orang lain, tapi terletak pada diri kita sendiri. Sebab tu kita bercakap hari ini berkenaan remote control. Tadi Puan juga ada menyentuh berkenaan penapis. Semuanya kita kena belajar satu persatu lah untuk menjadikan diri kita versi yang terbaik dan juga memberikan aura yang positif kepada orang sekeliling kita. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada tamu kita pada pagi ini untuk bicara berkenaan di manakah remote control diri anda, iaitu Puan Suzana binti Jaafar, professional life coach, master trainer NLP. Terima kasih Puan. Terima kasih. Okey, seterusnya kita